Oke, untuk video kali ini, Cikgu akan menerangkan tentang geografi tingkatan 3 bab yang ke-6, yaitu sumber semula jadi di Malaysia. Oke, video ini merupakan kesinambungan daripada video sebelum ini, yaitu kita sudah belajar tentang sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Oke, untuk video kali ini Cikgu akan terangkan pula lokasi sumber-sumber yang boleh baharu dan tidak boleh baharu yang ada di Malaysia dan juga apakah kepentingan-kepentingan sumber-sumber tersebut. Oke, seperti yang Cikgu sudah bagi tahu tadi, subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah subtopik 6.2 dan juga subtopik 6.3. Oke, jadi selepas menonton video ini pastikan murid-murid mendapat dua input yang sangat penting. Oke, yang pertama menyatakan lokasi taburan sumber semula jadi boleh baharu dan tidak boleh baharu di Malaysia. Dan yang kedua ialah untuk menerangkan kepentingan sumber semula jadi kepada negara Malaysia. Oke, seperti biasa selepas sahaja menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang sudah Cikgu sediakan di akhir video nanti. Oke, tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam subtopik 6.2 yaitu taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Oke, first kita lihat dulu sumber semula jadi boleh baharu di Malaysia ini kita boleh dapat dua saja yang dibincangkan dalam buku teks, yaitu yang pertama sumber semula jadi boleh baharu yaitu air untuk tenaga hidroelektrik. Dan yang kedua ialah sumber hutan. Kedua-dua sumber ini ialah sumber yang boleh baharu yang boleh didapati di negara kita Malaysia lah. Oke, mari kita lihat. Ini ialah empangan dan ini ialah hutan. Oke, sekarang mari kita lihat sumber semula jadi boleh baharu air, yaitu untuk pembinaan empangan hidroelektrik. Oke, kenapa sumber boleh baharu air ini ada di Malaysia? Oke, untuk pengetahuan murid-murid, seperti yang kita sudah belajar sebelum ini, Malaysia merupakan negara yang terletak di kawasan iklim khatulistiwa di mana hujan tahunan yang sangat tinggi, yaitu kira-kira 2.600 mm setahun. Menjadikan Malaysia amat berpotensi untuk membangunkan kuasa hidroelektrik. Sebab pembangunan kuasa hidroelektrik ini memerlukan banyak sungai. Jadi di Malaysia ada banyak sungai. Lepas tu jumlah hujan turun pun sangat banyak. Ini membolehkan Malaysia dapat membangunkan tenaga hidroelektrik. Okey. Empangan ini seperti yang kita nampak sini, maksud empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan air. Seperti gambar yang kita sudah nampak di awal video tadi. Okey, air sungai yang diempang apabila dilepaskan akan memutarkan turbin. Air sungai yang diempang dan apabila dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Begitulah tenaga hidroelektrik dihasilkan. Okey, sekarang kita lihat taburan stesen ataupun empangan hidroelektrik yang ada di Malaysia. Okey, kita lihat dalam peta di dalam video ini ataupun murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, kita dapat lihat bahawa ada banyak stesen ataupun sungai dan juga stesen jana kuasa yang terdapat di semenanjung Malaysia. Okey, kita dapat lihat di sini manakala di Sabah dan di Sarawak ada empat saja sungai yang digunakan untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Contohnya kalau nombor 12 ini dia terletak di ini di Tenem. Ini nombor 11 terletak di Murum, Sarawak. Nombor 14 terletak di nomor 10 terletak di Bakun dan juga nombor 9 terletak di Batang Ai.
Oke, ini di Sarawak, di Sabah ada satu saja empangan yang menghasilkan tenaga hidroelektrik, yaitu empangan Pangi di Tenem, Sabah. Kalau di Semenanjung ada banyak, ada Pergau, Temenggor, Bersia, Kenering, Cenderoh, Sungai Piah Bawah, Sungai Piah Atas, Kenyir. Nah, ini semua ialah sungai yang digunakan untuk dibina empangan untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. Oke, mari kita lihat contoh gambar. Oke, ini ialah empangan Bersia di Perak. Ini ialah empangan Kenyir di Terengganu. Ini empangan-empangan ini ialah empangan yang menghasilkan tenaga hidroelektrik. Oke, lepas itu ada empangan Bakun di Sarawak dan juga empangan Tenom Pangi di Sabah. Oke, gambar-gambar ini pelajar-pelajar boleh rujuk dalam buku teks. Oke, untuk lokasi-lokasi pembinaan empangan ini pelajar kena ingat. At least ada 4 lokasi yang perlu pelajar ingat di Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah Sarawak ada sedikit saja, jadi pelajar perlu ingat keempat lokasi empangan hidroelektrik yang ada di Sabah dan Sarawak. Oke, now kita masuk dalam sumber semula jadi boleh baharu yang kedua, yaitu hutan. Oke, di Malaysia, seperti yang kita belajar sebelum ini, Malaysia ada berapa jenis hutan? Ada hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan pantai, hutan gunung. Oke, jadi kita lihat. Oke, untuk pengetahuan murid-murid, semua hutan ini ialah sumber boleh baharu. Oke, jadi kita lihat contoh lokasi dan sumber hutan. Oke, first hutan hujan tropika. Tani yang terdapat pada hutan hujan tropika ialah tani alluvium dan juga tani laterit. Jadi lokasi hutan hujan tropika di Malaysia, oke, untuk di Semenanjung dia terletak di bahagian tengah Semenanjung Malaysia. Oke, bahagian tengah ini ialah Banjaran Titiwangsa. Kalau di Sabah dan Sarawak terdapat di bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Oke, hutan hujan tropika ini dia menghasilkan apa? Apa sumber hutan yang boleh kita guna daripada hutan hujan tropika? Oke, contoh sumber hutan yang sangat berguna di hutan hujan tropika, cengal, meranti, merbau, mersawa, jelutung, keruning, nyatu, bulu, dan rotan, orkid, paku pakis, dan tumbuhan herba. Manakala binatang yang ada di dalam hutan hujan tropika termasuklah harimau, gajah, tapir, landak, kancil, dan monyet. Ini ialah sumber-sumber hutan yang terdapat di hutan hujan tropika. Oke, yang kedua ialah hutan paya air tawar. Oke, hutan paya air tawar ini dia ada 2 jenis tani lah. Tani gambut dan juga tani alluvium. Oke, lokasi hutan paya air tawar yang ada di Malaysia. Oke, Tasik Chine. Untuk pengetahuan murid-murid semua, hutan paya air tawar ialah hutan yang tumbuh di kawasan yang mempunyai air tawar, contoh Tasik, contoh pesisir sungai. Itu ialah contoh-contoh hutan paya air tawar. Lepas itu Tasik Bera, Rompin, dan Pekan. Ini semua kawasan yang mempunyai hutan paya air tawar. Pelajar perlu ingat. Oke, lepas itu terdapat juga di Sabak, Bernam, dan Tanjung Karang, Selangor, dataran hilir di Perak, sekitar Sungai Lupar dan Sungai Rajang di Sarawak. Oke, ini ialah lokasi yang perlu pelajar ingat. Oke, apa pula sumber hutan yang dibekalkan oleh hutan paya air tawar? Yang pertama, pokok mengkuang, pokok nipah, palma, keladi air, putat, palas, keriang, meranti jaya, dan juga semayur. Manakala ikan pula terdiri daripada katak, ular, ikan air tawar, biawak, buaya, burung, dan kera. Ini sumber hutan yang terdapat di hutan paya air tawar. Oke. Terus sekarang kita lihat contoh gambar yang terdapat
contoh gambar yang ada di kawasan hutan ini, yang pertama ada buluh, ada pokok mengkuang. Nah, ini adalah gambar tumbuhan yang terdapat di hutan paya air tawar. Manakala buluh pula terdapat di kawasan hutan hujan tropika. Oke, mari kita lihat dua lagi jenis hutan dan apakah sumber-sumber yang ada di dalam hutan tersebut. Oke, lepas itu kita ada hutan paya air masin. Sama juga, hutan paya air masin ini dia berbeza dengan hutan paya air tawar. Hutan paya air masin dia tumbuh di pesisir pantai. Oke. Oke, kalau lokasi hutan paya air masin yang ada di Malaysia terdapat di Laut Matang, di Perak, sebahagian pantai Kuala Selangor, pantai Samarahan di Sarawak, dan juga Delta Labuk Sugut terdapat di Sabah. Oke, jadi apa pula sumber hutan yang ada di dalam hutan paya air masin ini? Contohnya pokok bakau. Pokok bakau ini sangat penting untuk sangat penting sebagai penampan ombak supaya ombak tidak menghakis pesisir pantai. Bakau minyak, api-api, perepat, dan juga tumo. Ini semua ialah jenis-jenis pokok yang ada di kawasan hutan paya air masin. Contoh binatang yang ada di kawasan tersebut pula ialah ikan, siput, ketam, udang, ular, burung memerang, dan juga keluang dan kera. Ini ialah contoh binatang-binatang yang ada di kawasan hutan paya air tawar. Oke, bagaimana pula dengan hutan pantai? Kita lihat hutan pantai, tani dia dulu. Hutan pantai mesti kita ingat otomatik. Tani dia ialah tani berpasir. Semua kawasan pantai mempunyai pasir. Jadi hutan pantai, tani dia tani berpasir yang terdapat di pantai Tanjung Uru, Langkawi di Kedah, Pulau Sipadan di Sabah, Pulau Talang-Talang di Sarawak, dan juga Pantai Penarik di Terengganu. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh kawasan hutan pantai, tetapi ini saja yang telah ditulis dalam buku teks dan pelajar perlu ingat inilah. Oke, apa pula sumber hutan yang terdapat di hutan pantai? Oke, sumber hutan yang pertama ialah pokok ru, tapak kuda, mengkuang laut, bebaru, pokok kelapa, dan juga rumput pantai. Oke, burung, tupai, ular, ketam, dan juga serangga merupakan binatang yang ada di hutan pantai. Oke, seterusnya kita masuk hutan gunung, yaitu hutan gunung mesti tani dia ialah jenis laterit. Pelajar perlu ingat. Oke, hutan gunung ini dia terdapat di Malaysia, yaitu di Gunung Kinabalu. Biasa di kawasan tinggi dia akan dinamakan hutan gunung. Lepas itu pergunungan Iran di Sarawak, Gunung Jerai di Kedah, dan juga Gunung Tahan di Pahang. Jadi apa sumber hutan yang terdapat dalam hutan gunung ini? Oke, dia ada Rafflesia, periuk kera, pokok renek, paku pakis, lumut, dan juga kulampair. Contoh binatang, siamang, ular, burung serangga, musang, dan juga harimau dahan. Ini adalah sumber-sumber hutan yang terdapat di hutan gunung. Oke, jadi apa yang pelajar perlu ingat, di Malaysia ada 4 jenis hutan. Hutan hujan tropika. Lepas itu kita ada hutan paya, tetapi hutan paya ini terbagi kepada dua lah, hutan paya air masin, hutan paya air tawar. Oke, lepas itu kita ada hutan pantai dan juga ada hutan gunung. Pelajar-pelajar perlu ingat juga apakah jenis-jenis tani di setiap hutan tersebut dan contoh lokasi. Di manakah lokasi-lokasi hutan tersebut di Malaysia? Dan apakah contoh sumber yang dibekalkan oleh setiap hutan tersebut? Ingat, setiap hutan dia membekalkan sumber yang berbeza-beza. Itu pelajar perlu ingat. Oke, ini adalah contoh gambar untuk pokok bakau, pokok kelapa, pokok renek. Ini kita lihat kalau pokok bakau dia terdapat di hutan paya air masin. Pokok kelapa di mana? Hutan pantai. Manakala pokok renek terdapat di hutan gunung. Itu pelajar perlu ingat. Oke?
Oke, sekarang kita masuk pula taburan sumber semula jadi tidak boleh baharu. Oke, sumber semula jadi tidak boleh baharu, yaitu mineral lah. Mineral ini termasuklah petroleum, gas asli, emas, arang batu, dan juga ini ialah ada 4. Jadi ini adalah bandar-bandar yang mempunyai sumber mineral tersebut. Oke, contohnya petroleum. Kalau kita lihat petroleum semua berada di pesisir laut. Taburan dia sangat banyak di kawasan Sabah dan Sarawak, dan ada juga di kawasan Semenanjung Malaysia. Lepas tu gas asli terdapat di Sabah, Sarawak, dan Semenanjung Malaysia. Emas banyak terdapat di Semenanjung Malaysia. Arang batu banyak terdapat di Sabah dan Sarawak. Ingat, arang batu hanya terdapat di Sabah dan Sarawak, tidak ada di Semenanjung. Jadi bandar-bandar yang membangun akibat daripada kaya sumber bahan mineral Silimpopon, Temanggan, Kuala Lipis, dan juga Raub. Oke, mari kita lihat contoh lokasi dan kegunaan sumber tidak boleh baharu. Oke, jenis sumber. Oke, first kita lihat petroleum. Oke, petroleum kita boleh lokasi petroleum di Malaysia terdapat di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir pantai Sabah, dan juga luar pesisir pantai Sarawak. Apa kegunaan petroleum? Ini pelajar perlu tahu apa kegunaan petroleum. 1, menjana tenaga elektrik. Kedua, bahan api kenderaan. Minyak lah, seperti yang kita selalu isi minyak di stasiun minyak, itu ialah dari petroleum. Industri petrokimia dan juga menjadi bahan bakar. Jadi ada 4 kegunaan petroleum. Jadi yang kedua, gas asli. Apakah pula di manakah pula lokasi gas asli di Malaysia? Oke, sama juga luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir pantai Sabah, dan juga luar pesisir pantai Sarawak. Oke, bahan api gas asli ini digunakan sebagai bahan api domestik. Contohnya gas yang ada di rumah kita itu gas untuk memasak. Itu juga salah satu daripada gas asli. Oke, industri petrokimia dan juga bahan api. Alternatif untuk kendaraan. Oke, seterusnya emas. Oke, emas. Lokasi emas dia terdapat di Raub dan Kuala Lipis Pahang, Bau di Sarawak, dan juga sekitar Ruslia di Terengganu. Seperti yang kita tahu, emas nih kegunaan dia 2 sajalah. Sebagai jongkong emas, sebagai barang kemas. Untuk pengetahuan murid-murid, emas merupakan salah satu sumber mineral yang sangat mahal. Sangat mahal sekarang. Dia digunakan sebagai jongkong emas dan juga barangan kemas. Oke, seterusnya arang batu. Arang batu ini dia hanya terdapat seperti yang cikgu bagi tahu tadi, dia tidak terdapat di Semenanjung Malaysia. Dia hanya terdapat di Sabah dan Sarawak. Oke, apa kegunaan? Sebelum itu kita lihat. Lokasi arang batu di Sabah terletak di Silimpopon, Maliau, Sabah. Manakala di Sarawak dia terletak di Bintulu, Muka, Meritpila, Silantek, dan juga Balingan. Terletak di Sarawak. Oke, jadi kita lihat apa kegunaan arang batu. Arang batu ini kegunaan dia ialah untuk menjana tenaga elektrik dan juga melebur besi. Oke. Seterusnya kita lihat pula tentang kepentingan sumber. Oke, 6.3 kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Oke, kita lihat tadi kita sudah belajar tentang
sumber semula jadi yang boleh baharu, taburan sumber semula jadi boleh baharu dan tidak boleh baharu yang terdapat di Malaysia. Oke, sekarang kita lihat pula apakah kepentingan sumber semula jadi ini. Sumber semula jadi ini dia sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. First kita lihat, menyediakan sumber bahan mentah. Sumber semula jadi ini menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran. Contohnya petroleum dalam industri petrokimia, pasir dalam industri pembinaan, kayu balak industri pembuatan perabot, dan juga hasil hutan sebagai industri kraftangan. Yang kedua kita lihat peluang pekerjaan. Sumber semula jadi ini juga dapat membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang, mengikut sektor lah, contohnya perkhidmatan, pembuatan, pembinaan, pertanian, perlombongan, dan pengkuarian. Lepas tu yang ketiga kita ada pembukaan kawasan baru. Sumber semula jadi membangunkan bandar-bandar baharu yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Jadi apabila sesuatu kawasan itu kaya dengan sumber semula jadi, maka kawasan itu akan dibangunkan dan dimajukan. Contohnya kita ada di Kerteh dan Pakak Terengganu. Kawasan ini maju disebabkan oleh kekayaan sumber semula jadi, sumber mineral. Bintulu dan Miri juga menjadi sebuah kawasan yang maju disebabkan oleh kekayaan minyak di kawasan tersebut. Terutama Miri sudah membangun menjadi sebuah bandaraya kedua di Sarawak disebabkan oleh kekayaan hasil minyak. Dan juga di Sandakan, Sabah. Seterusnya kita lihat kepentingan seterusnya memajukan infrastruktur. Bagaimana pula kepentingan sumber semula jadi ini dapat membangunkan infrastruktur? First kita lihat jalan raya. Membangunkan pelbagai infrastruktur memudahkan pengurusan sumber. Jadi apabila mau memudahkan pengurusan sumber, kita mestilah buat infrastruktur yang baik supaya kita dapat mengurus sumber dengan baik. Contohnya jalan raya, yaitu pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Jeranggau. Kalau pelabuhan Kemaman, pelabuhan Bintulu, ini semua maju disebabkan oleh kekayaan sumber semula jadi. Lepas tu lapangan terbang Kerteh, landasan kereta api, Taiping ke Kuala Sepetang. Semua ini maju, semua ini wujud disebabkan oleh kekayaan sumber semula jadi di kawasan tersebut. Yang terakhir kita ada menjana pendapatan negara. Ingat, sumber semula jadi ini bukan sahaja digunakan dalam negara tetapi boleh diekspor ke luar negara. Apabila kita ekspor ke luar negara, maksudnya kita akan dapat duit dari luar negara. Hal ini akan menambahkan pendapatan negara. Penjanaan pendapatan negara melalui sektor yang melibatkan bahan mentah ialah pertama petroleum, gas asli, dan kayu balak. Di mana kita mengekspor ketiga-tiga sumber mineral ini ke negara lain, ke negara jiran, contohnya Singapura, contohnya di seluruh dunia lah. Malaysia mengekspor minyak di seluruh dunia dan kita dapat menjana pendapatan negara. Jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kita sudah habis belajar bab yang ke-6. Jadi seperti yang cikgu sudah bagi tahu tadi di akhir video, cikgu sudah sediakan soalan pengukuhan. Nah, ini soalan pengukuhan dia. Jadi cikgu mau semua pelajar menjawab soalan pengukuhan ini di dalam buku latihan masing-masing. Jadi itu saja untuk video kali ini. Nanti video akan datang kita sambung lagi dalam pembelajaran bab yang baharu. Itu saja, sekian dan terima kasih.